Selamat datang ke KVK Accounting, saya Kalai. Dalam siri konsep dan aplikasi kali ini, saya akan bincangkan mengenai amalan peraturan TAKAP. TAKAP ini adalah satu akronim untuk terendah antara kos atau pasaran. Amalan ini perlu dipatuhi semasa menilai inventory akhir perniagaan. Ini adalah keperluan piawaian perakaunan. Dalam tingkatan 4, Anda telah belajar mengenai dua sistem inventory. Sistem inventory berkala dan sistem inventory berterusan. Tumpuan kita adalah kepada sistem inventory berkala, di mana inventory akhir diberikan sebagai maklumat tambahan di imbangan duga. Dalam sistem inventory berkala, nilai inventory akhir diperlukan untuk mengira kos jualan. Ini akan ditunjukkan di akaun perdagangan. Nilai inventory akhir juga akan ditunjukkan di penyata kedudukan kewangan di bawah aset semasa. Mengikut piawaian perakaunan, inventory akhir mesti dinilaikan mengikut peraturan TAKAP, iaitu singkatan bagi terendah antara kos atau pasaran. Sebenarnya, peraturan piawaian perakaunan adalah terendah antara kos atau nilai boleh realis. Tetapi kita permudahkan nilai boleh realis kepada nilai pasaran. Anda akan belajar mengenai nilai boleh realis apabila Anda belajar perakaunan pada peringkat tinggi. Pada peringkat SPM, amalan TAKAP ini diuji dalam soalan penyata kewangan. Anda perlu lihat nilai inventory akhir yang diberikan dalam maklumat tambahan di bawah imbangan duga. Kita boleh analisiskan maklumat tambahan mengenai nilai inventory ini kepada dua perspektif. Satu, amalan TAKAP diandaikan telah diambil kira, maka hanya nilai inventory akhir yang telah memenuhi peraturan TAKAP diberikan. Ini berarti Anda gunakan nilai inventory akhir yang diberikan, tidak perlu buat apa-apa. Dua, nilai inventory yang diberikan memerlukan Anda mengamalkan peraturan TAKAP, dan dalam kes ini, pemeriksa mempunyai 3 cara untuk menguji, di mana amalan TAKAP dibuat dengan memilih dan campur, atau memerlukan pengiraan. Saya akan terangkan cara-cara ini dalam slide-slide berikutnya. Contoh yang diberikan dalam slide ini merujuk kepada situasi di mana amalan TAKAP diandaikan telah dilakukan dan nilai inventory akhir diberikan terus. Pelajar tidak perlu cari, hanya ambil nilai inventory akhir yang diberikan ini dan gunakan dalam akaun perdagangan untuk mengirakan kos jualan, dan juga tunjukkan nilai inventory akhir ini di bawah aset semasa di penyata kedudukan kewangan. Slide ini menunjukkan cara satu amalan TAKAP. Maklumat tambahan akan memberikan dua nilai inventory akhir, satu pada nilai kos dan satu lagi pada nilai pasaran. Anda akan pilih yang terendah kerana itu yang dikehendaki oleh peraturan TAKAP. Dalam contoh ini, nilai inventory pada kos adalah RM4,800 dan pada harga pasaran adalah RM4,500. Anda akan pilih RM4,500 kerana ini adalah terendah. Gunakan nilai inventory akhir ini, iaitu RM4,500 dalam akaun perdagangan untuk mencari kos jualan dan di penyata kedudukan kewangan. Abaikan sama sekali nilai kos, iaitu RM4,800. Slide ini menunjukkan keadaan di mana Anda perlu pilih dan campur. Piawaian perakaunan berkaitan dengan peraturan TAKAP menyatakan bahawa amalan TAKAP ini perlu dilakukan terhadap setiap jenis item inventory. Maka, soalan pun distrukturkan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai keperluan piawaian perakaunan ini. Dalam contoh ini,
harga kos dan harga pasaran diberikan bagi setiap jenis item inventory. Jadi pelajar perlu pilih nilai terendah bagi setiap jenis item inventory dan campurkan untuk memperoleh jumlah nilai inventory akhir. Jumlah inilah yang akan digunakan dalam akaun perdagangan dan penyata kedudukan kewangan. Lihat contoh yang telah diberikan dalam slide ini secara teliti untuk memahaminya. Slide ini menunjukkan amalan takap yang memerlukan pengiraan. Konsep yang diuji adalah masih sama, iaitu amalan takap perlu dilakukan mengikut jenis item inventory. Saya telah beri 3 contoh amalan takap mengikut pengiraan. Contoh dalam slide ini menyatakan separuh daripada nilai inventory akhir yang diberikan mengikut nilai kos iaitu RM5,400 telah jatuh kepada RM2,500. Ini bererti bagi separuh kita akan ikut nilai kos dan separuh lagi kita akan ikut harga yang telah turun. Jadi nilai inventory akhir adalah RM2,700 separuh yang pertama iaitu mengikut nilai kos dan campur dengan RM2,500 separuh yang kedua iaitu mengikut nilai pasaran. Maka anda akan dapat nilai inventory akhir sebanyak RM5,200. Pause slide ini dan fahamkan pengiraan yang diberikan. Contoh dalam slide ini juga memerlukan pengiraan untuk mendapatkan nilai inventory akhir. Soalan menyatakan harga jualan bagi 2 unit yang harga kosnya RM120 seunit telah berkurang kepada RM80 seunit. Pause slide ini dan cuba fahamkan cara pengiraan nilai inventory akhir dalam situasi yang diberikan di sini. Satu lagi contoh mengenai amalan takap yang memerlukan pengiraan. Pause slide ini dan fahamkan cara pengiraan untuk memperoleh nilai inventory akhir. Anda boleh buat latihan-latihan yang berkaitan dengan amalan takap dan penyata kewangan yang saya telah berikan dalam modul menjawab soalan penyata kewangan di bawah bundle SPM Form 5. Secara ringkasnya, Anda perlu ingat ada 3 cara amalan peraturan takap mengikut keperluan soalan. 1. Pilih antara nilai inventory akhir yang diberikan. 2. Pilih dan campur apabila nilai inventory diberikan mengikut jenis item. Dan 3. Mengirakan nilai inventory akhir mengikut maklumat yang diberikan. Ini adalah slide promosi saya. Langgan bundle SPM Form 5 RM20 sahaja untuk akses sehingga 31 Mac 2024 iaitu sampai tamat peperiksaan SPM 2023. Gunakan sepenuhnya bagi meningkatkan tahap kefahaman anda, pemikiran analitikal anda serta menjaminkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan SPM. Semoga anda berjaya. Terima kasih.